Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam muafakat Kedah. Yang berbahagia Tuan Haji Safaruddin bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Encik Abdul Aziz Sulaiman, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Yang berusaha Puan Sharifah binti Atun, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang berusaha Dr. Ihsan bin Ismail, Pengurus Program Inisiatif Pengukuhan STEM Bahagian Perancangan dan Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Puan Azilah Hanum binti Hamzah, Penolong Pengarah Sains Matematik dan Vocational Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha Encik Anandan Anak Lelaki Kaniapan, Penolong Pengarah Unit Sains Tulin Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan pegawai-pegawai kanan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah dan Negeri Perlis. Tuan-tuan dan puan-puan penolong-penolong kanan sekolah-sekolah dalam negeri Kedah dan Perlis, seterusnya sidang hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah kerana dengan izin dan limpah kurnianya, maka pada pagi ini kita semua dapat berkumpul bersama-sama di Dewan Al-Farabi, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman, bagi menjayakan Jariwara Inisiatif Pengukuhan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM tahun 2017. Bagi pihak Urustia diucapkan selamat datang dan saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke program ini. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi menambah keberkatan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan untuk mengaminkan bacaan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Abdul Aziz bin Muhammad Noh, Ketua Penolong Pengarah Sains Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, segala puji bagi Allah yang merencana segala urusan dan yang menentukan segala keputusan. Maha suci Allah yang mentadbir sekalian alam. Allahumma ya Aziz, ya Ghaffar, di pagi yang bahagia ini kami menadah tangan memohon rahmat-Mu. Engkau berikanlah hidayah kepada kami. Perkuatkanlah ikatan ukhuwah sesama kami. Engkau perbaikilah segala urusan kami dan bersihkanlah pekerjaan dan pelihara kami daripada segala kejahatan. Allahumma ya munzilal barakah, berkatilah pekerjaan dan rezeki kami. Kuatkan azam, usaha dan tawakal kami untuk memutabatkan agama, bangsa dan negara kami, bertunjangkan prinsip keilmuan dan pendidikan demi kebaikan duniawi dan ukhrawi. Engkau lindungilah kami dari sifat sombong, lupa diri, dengki, iri hati dan dari segala sifat-sifat mazmumah yang membinasakan iman dan amal kami. Allahumma ya Razak, ya Syakur, kurniakanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat-sifat mahmudah. Muliakanlah kami dengan ketakwaan dan indahkanlah diri kami dengan kesihatan. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah tempat kami berserah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Encik Abdul Aziz di atas bacaan doa sebentar tadi.
Semoga majlis kita pada pagi ini akan diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, bermula dengan dasar 60-40 pada tahun 2000, iaitu meningkatkan bilangan murid yang mengikuti bidang sains dan teknologi dengan 15 strategi untuk mencapainya. Kini diikuti pula oleh pendidikan STEM, iaitu sains, teknologi, engineering dan mathematics, yang berkonsepkan untuk meningkatkan kepahaman murid-murid tentang bidang sains ini. Dan kini tuan-tuan dan puan-puan, kita di inisiatif pengukuhan sains dan teknologi kejuruteraan matematik bagi STEM bagi tahun 2017. Tuan-tuan dan puan-puan, majlis ini diteruskan dengan ucapan utama oleh yang berbahagia Tuan Haji Safaruddin bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam Kedah Muafakat, dan salam Perlis Indra Kayangan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih adinda pengacara majlis, lama tak dengar suara. Yang besar Tuan Haji Aziz Sulaiman, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Kedah. Yang besar Puan Najah Sharifah, Ketua Sektor Pengurusan Akademik Jabatan Pendidikan Negeri Perlis. Yang saya hormati Dr. Ihsan bin Ismail, Pengurus Program Inisiatif Pengukuhan STEM, Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Rakan-rakan pegawai pendidikan daerah seluruh negeri Kedah. Yang besar Puan Azilah Hanum binti Hamzah, Penolong Pengarah Sains, Mathematics dan Vocational, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang besar Encik Anandan, anak lelaki Kaniapan, Penolong Pengarah Unit Sains Tulen, Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. Tuan-tuan, perempuan, perempuan kanan, pegawai serta urustia, hadirin hadirat yang saya muliakan. Terlebih dahulu marilah kita sama-sama merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin rahmat inayahnya kita dapat bersama-sama pada pagi ini di Dewan Al-Farabi, Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Kedah, bagi menyempurnakan Jerayawara Inisiatif Pengukuhan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Mathematics, atau dalam bahasa Inggerisnya Science, Technology, Engineering and Mathematics, dan singkatan STEM bagi tahun 2017. Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan ucapan salam dari Datuk Pengarah Negeri Kedah, Datuk Azizah Hassan, yang pada awalnya dijadualkan bersama dengan tuan-tuan perempuan pada pagi ini, tetapi ada komitmen lain. Sekarang ni tengah sibuk anugerah bintang lah, pingat-pingat kepada mereka-mereka yang berjasa kepada negeri Kedah. Jadi berlangsung hari ini dan seterusnya banyak hari lagi. Jadi saya diminta untuk menyampaikan salam kepada tuan-tuan dan perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya Allah Maha menentu perjumpaan kita. Saya pada mulanya macam saya beritahu pada Tuan Ketua Sektor, Tuan Haji Aziz, sepatutnya berada di Langkawi, tapi Allah mentakdirkan hang ada di sini pada pagi ini. Dan saya berasa amat beruntung, bertuah dapat berjumpa dengan tuan-tuan dan perempuan, dan lebih-lebih lagi beruntung bila dapat bersama-sama dengan rakan-rakan dari Perlis. Saya duduk Perembang tadi, masa masuk duduk Perembang tengok kawan lama saya, Zulkifli Zul duduk tahu mana tahu, penolong kanan terma Zul duduk. Zul angkat, Zul. Sama-sama
ketua unit menengah zaman dululah dan sering berurusan dengan bahagian pengurusan sekolah harian, hal-hal berkaitan dengan penempatan, pertukaran guru dan sebagainya. Tengok dia masih muda lagi. Tapi memang saya tua daripada dia. Nampak dia masih muda. Kekal muda Zul lah. Baru-baru ni keluar satu kenyataan daripada Profesor Pritchett tu kita sebut. Profesor daripada Harvard yang menyatakan tentang kelulusan atau pengraduan Malaysia hanya bertaraf pelajar-pelajar yang cecer dari high school dari sebuah negara. Negara tu ialah Denmark lah, dari sebuah negara Denmark. Itu dia taraf yang diletakkan. Namun rupa-rupanya bila dilihat sebenarnya dia tak kata macam tu sebab dia dapat input daripada ada NGO mana menyatakan tentang perkara tersebut. Tetapi itu satu macam wake up call kepada kita semua bahawa kita harus melihat, kita harus mengkaji, dan pendidikan di Malaysia seharusnya boleh menyayangi ataupun menyamai, dan produk daripada pendidikan kita harus boleh terlibat dalam menyediakan tenaga mahir di peringkat global, di peringkat lokal dan sebagainya. Dan memang falsafah pendidikan memang hasrat dalam PPPM juga adalah untuk menyediakan antaranya ialah tenaga pekerja yang boleh menyumbang kepakaran kebolehan mereka dalam pekerjaan-pekerjaan. Yang tu TVET masuk kan. Dan kita pula dalam PPPM ada diperkenalkan DLP dan salah satu doktor ialah STEM. Science, Technology, Engineering, Mathematics. Dan saya sempat tengok pada PISA apa dia? Program for International Student Assessment, PISA. Dan perbandingan yang kalau kita boleh buat dengan US sebenarnya terima juga dia punya wake up call ni apabila mereka menduduki tempat ke-36 dalam ranking PISA punya assessment Maths, Sains dan Pembacaan. US, Amerika bagi Maths 481 mata berbanding dengan apa yang diletakkan oleh OECD, Organization for Economics, Collaboration and Development. Ada satu badan yang mengawal PISA yang melihat kepada sepatutnya dia punya passing mark lah ialah 494 markah. Tapi US dapat 481. Dia tak qualify lah bagi mata pelajaran Maths. Bagi Sains pula US dapat 497 berbanding dengan 501 mata yang ditetapkan oleh OECD. Bagi pembacaan, mereka melepasi. Mereka dapat 498 markah berbanding 496 yang diletakkan oleh OECD. Malaysia, bagi Maths, Malaysia hanya dapat 421 mata berbanding 494 yang OECD letak tu. Ada jarak tu dan kita bawah. Bagi Sains pula 429 berbanding 501. Dan bagi pembacaan lagi rendah lah 398 berbanding 496. US kedudukan 36, Malaysia kedudukan 52. Penataran ataupun penilaian seperti pada 2013, 2014, 2015 itulah, no? Yang terkini yang kita dapat. Jadi itu satu tamparan, satu kesedaran kepada kita bahawa kaedah pengajaran PDP di kelas di dalam bilik darjah harus dilihat untuk boleh mencakupi keperluan pelajar-pelajar yang kita nak bangunkan ni. Anak-anak yang kita nak bangunkan. Kalau kita tak boleh mengajar seperti mana keperluan mereka, maka kita kena lihat keperluan anak-anak ini supaya pengajaran kita bersesuaian.
Jangan ajar anak-anak mengikut seperti mana kita dah diajar, tapi ajar anak-anak mengikut zaman mereka. Hadis Nabi, zaman mereka. Zaman mereka apa sekarang? Dengan handphone, dengan iPad, dengan komputer, dengan apa? Takkan dulu zaman kita kan? Dulu kita a teacher is the master, is the maestro kan. Dia command everything. Tak boleh dah sekarang ni. Sekarang ni harus pengajaran yang berpusatkan pelajar. Pengajaran yang menitik beratkan tentang kepekaan kepada alam sekitar, kepada isu-isu. Pengajaran yang boleh membina anak-anak tu supaya berfikir pada arah tinggi kan. Kita punya aspirasi pendidikan, aspirasi murid-murid. Kita mau berpengetahuan, berkemahiran komunikasi, berkemahiran dui bahasa. Apa lagi? Yang 6 tu lah kan. Tak lama tak sebut, tak apa ingat lah yang 6 tu. Tuan-tuan perempuan ni duk ingat, dia duk sebut dah kat saya nampak mulut duk abang tu. Kemahiran berfikir, kebat dan sebagainya. Pendidikan pengajaran yang berlaku, yang sepatutnya berlaku di dalam dia harus boleh menjana perkara-perkara sebegini. Harus boleh menggerakkan pelajar-pelajar itu. Tadi pelajar-pelajar boleh meneroka kan, boleh membuat inquiry perkataan yang juga penerokaan sendiri tentang topik-topik yang dia belajar. Ada collaboration antara dia dengan rakan-rakan dia, belajar secara kerjasama. Ada akses kepada maklumat-maklumat. Itu yang abad 21 cuba ditegaskan supaya pendidikan pembelajaran dalam bilik darjah tu harus pergi macam tu lah. Dan pelajar boleh menyatakan maklumat, boleh menyatakan pendapat dengan bebas terbuka berdasarkan justifikasi yang boleh dia berikan. Kalau dia kata bumi ni bujok, okey, bumi ni bujok, apa? Justifikasi evidence yang dia boleh produce untuk menguatkan lagi kenyataan dia. Dia bina hipotesis, dia ada perkara-perkara yang boleh menyokong dia. Dan sebenarnya elemen-elemen nilai-nilai yang terkandung dalam PNP STEM ni ada perkara-perkara tu. Kan kalau kita tengok, kalau kita belajar sains, saya dengan Tuan Haji Aziz orang sains ni. Tapi dia pandai lagi daripada saya. Dia ada macam satu protokol. Bila kita belajar sains, kita ada buat hipotesis, kita ada buat ujian, kita ada buat penemuan, kan? Kita ada buat langkah-langkah untuk mendapatkan hasil penemuan, dan kita boleh buat perbandingan. Itu adalah langkah-langkah yang terkandung dalam STEM yang harusnya dipupuk, diajar dalam pelajaran tersebut supaya pelajar yang macam saya sebut tadi menguasai, boleh dan menguatkan lagi konsep yang dia pelajari. Alhamdulillah dalam STEM ni bukan hanya sains, Physics, math saja yang terkandung dalam pembelajaran, dia ada juga aspek-aspek lain kan, macam mereka bentuklah kejuruteraan dan sebagainya yang masuk elemen-elemen dalam pembelajaran STEM. Jadi saya amat menaruh harapan penuh kepada tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kepada kita di negeri Kedah ni, supaya melihat, meneliti dan mengaplikasikan sebaik mungkin elemen-elemen, nilai-nilai, pendekatan-pendekatan, kaedah-kaedah pengajaran yang digunakan dalam pengajaran STEM itu untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Sebab ini nampak satu cara yang mana kita boleh menepati dengan hasrat PPPM ke, hasrat falsafah pendidikan ke, hasrat penyediaan tenaga mahir untuk pasaran ke, hasrat semuanya ada terkandung situ. Jadi alhamdulillah lah apabila pihak BPK bersama dengan negeri menganjurkan jeraya wara. Dulu duk mudah roadshow. Lah ni nak sebut payah jeraya wara ke semua guru-guru kita supaya kita boleh menerima dan seterusnya melaksanakan di peringkat sekolah kita. Jadi dari segi kan kita punya perbincangan mata pelajaran yang kita ambil dan sebagainya. Jadi ada juga kaitan dengan DLP dan sebagainya lah. Sebab
DLP Maths dan Science, tapi dalam bahasa Inggeris kan. Ini STEM, menguatkan lagi usaha-usaha untuk memenuhi dasar 60-40. Yang tu pun kita berada dalam keadaan yang masih tak capai lagi. 60-40, 60 sains, 40 sastra kan. Saya ingat masih lagi banyak tinggi di bidang sastra. Ada yang mengaitkan dengan peperiksaan PT3, keputusan-keputusan tu yang menyebabkan ramai pelajar tak ni. Tapi usaha-usaha perlu kita buat. No? Jadi atas forum, atas perjumpaan pada pagi ini, saya harap kita akan mengambil tugas ini. Tuan-tuan dan puan-puan lah, penolong kanan biasanya akan menggalas tanggungjawab ini. Ketua kata, macam mana cikgu buat lah? Saya sokong kat belakang. Yang nak buat tu kita lah kan. Jadi kita harus betul-betul meneliti, betul-betul menghayati, betul-betul mencari segala dia punya step by step dalam pelaksanaan STEM ni. Saya risau, saya kadang-kadang duk pergi kenuri kawan-kawan. Kenuri kadang-kadang dia pun lepas juga lah pukul kita lah, dia tahu kita duduk di jabatan. Dulu sekali dia sebut, Samad, dia kata PBS ni pandai bodoh ni sama. Tengah-tengah makan kenduri kita pun sedap lagi saja kata dia, sedap lagi makan nasi kenduri ni. Jadi penerimaan tuan-tuan dan puan-puan menghayati dan melaksanakan dan di samping itu juga menjadi katalis kepada cetusan idea ni, kembang idea ni peringkat sekolah tuan-tuan dan puan-puan dan mungkin sampai ke peringkat masyarakat. Ini kebenaran, ini yang patut kita laksanakan. Ini hasil yang kita akan dapat daripada pelaksanaan ini. Jangan ada yang kontradik macam saya bagi contoh tadi kan. Rakan sambil-sambil makan kenduri, PBS ni pandai bodoh sama. Saya faham kata lagu tu. Dialah sekolah menengah Kubang Rotan kata 8 orang dapat straight A, PT3. Sekolah semua berapa orang masa tu tak ada orang dapat straight A masa implement mula-mula tu. Dia kata sana lagi pandai. Jadi pandai bodoh sama macam nak tahu guru bagi markah dan sebagainya. Tapi bila dia tak menghayati, dia tak betul-betul mengikuti roh semangat kepada PT3 tu, kepada PBS secara keseluruhannya, itulah timbul berbagai tanggapan dan juga tumahan dan sebagainya. Yang ni saya takut dengan STEM pula buat cerita lain pula balik kan. Boleh sebut kan lain? Dia pandai reka. S tu dia boleh reka benda lain, T dia boleh reka, E dia boleh reka, M dia boleh reka. STEM tu maknanya pandai apa. Jadi bukan daripada kelompok, bukan daripada golongan kita di dalam dewan ini, tapi mungkin orang lain. Kita ni cukup kemas, cukup tahu, cukup menghayati dan kita akan laksanakan dengan sebaik mungkin. Sambil duk sebut, sambil duk ingat, ada kelas kita 4, kelas sains turun tinggal 3, tinggal 2 dan sebagainya. Tapi itu kita akan lihat, gradually kita akan tengok supaya kita boleh maintain usaha kita untuk apa tu 60-40 tu. Dan dia memang perlukan collaboration, perlukan kerjasama dengan semua sektor, semua bahagian dalam jabatan, kementerian dan sebagainya. Namun ini satu permulaan dan ini satu tugasan yang penting kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk melaksanakan STEM sebab manfaatnya banyak. Jadi dengan harapan dan juga dengan kesahan tersebutlah saya, tuan-tuan dan puan-puan, amat gembira dan sekali lagi nak ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan di jabatan di BPSH yang telah memberi keutamaan untuk hadir dengan keadaan peruntukan. Tak tahulah ni jeraya wara yang seterusnya di mana pula ni. Pasal kami peruntukan adalah 16,000 untuk perjalanan setahun. Tapi bagi dulu 8,000. Buka penggal tu berapa hari bulan habis lah 8,000. Jadi BPSH punya peranan cukup besar, cukup tinggi dan kita harap berterusan dan kita harap keseluruhannya lah Kedah akan boleh menempelak balik negara-negara yang menyebut seperti mana profesor sebut, kata kita ni cukup lekeh di bawah. Sebenarnya kita telah maju, kita berada dalam kelompok negara-negara yang terkehadapan dalam segi pembangunan pendidikan. Jadi dengan hasrat tersebut saya dengan ini merasmikanlah jarawaya inisiatif pengukuhan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM bagi tahun
2017. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Tuan Haji Safaruddin bin Ismail, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Kedah, di atas ucapan sebentar tadi, dan seterusnya merasmikan Jerawara Inisiatif Pengukuhan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM bagi tahun 2017. Tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin sekalian, Inisiatif Pengukuhan Sains Teknologi Kejuruteraan dan Matematik STEM adalah bervisikan untuk melahirkan modal insan dalam bidang STEM yang berkualiti dan memenuhi keperluan negara. Keberhasilannya pula adalah untuk melahirkan murid yang berkebolehan mereka cipta, berfikiran secara logik, menggunakan teknologi, menyelesaikan masalah dan mencipta idea atau sesuatu yang baharu melalui pembelajaran bersepadu berangkumi STEM yang mengaplikasikan konteks dunia yang sebenar. Tuan-tuan dan puan-puan, bagi meneruskan majlis kita pada pagi ini, majlis diteruskan dengan selayang pandang tayangan slide PPPM. Senario pendidikan pada tahun 2016 telah menunjukkan bahawa transformasi pendidikan di bawah Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 berada pada landasan yang betul. Ketika lawatan saya ke sekolah-sekolah, tidak kira di kawasan bandar, di luar bandar maupun di pedalaman, saya sendiri telah melihat perubahan yang berlaku pada murid-murid kita. Mereka lebih yakin berinteraksi dan dapat menerangkan kepada saya proses pembelajaran yang berlaku di bilik darjah dengan baik. Kementerian Pendidikan menerajui perubahan untuk menganjak paradigma masyarakat Malaysia daripada terlalu berfokus kepada peperiksaan kepada satu sistem pendidikan bersepadu, melibatkan segenap lapisan masyarakat untuk membangunkan murid secara holistik bagi menyediakan mereka untuk masa hadapan yang gemilang. Dengan perkembangan teknologi yang begitu pesat mempengaruhi kehidupan kita hari ini, kita perlu memikirkan kemahiran dan nilai yang harus dimiliki oleh murid kita yang bakal mengharungi cabaran masa hadapan. Penerapan aspirasi ini menyumbang kepada pembangunan set pengetahuan dan kemahiran yang telah dikenal pasti sebagai 21st century skill di peringkat global. Saya bersyukur kerana guru-guru kita serta warga KPM teguh mendukung aspirasi negara. Masyarakat perlu sedar perubahan yang dilaksanakan dalam sistem pendidikan negara adalah seiring dengan perubahan dunia. Saya menghargai komitmen ibu bapa, komuniti dan sektor swasta yang sering memberi sokongan kepada usaha kementerian. Marilah kita bersama-sama memberi khidmat terbaik demi kejayaan anak-anak kita pada masa hadapan.